Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu isu masa kini yang kita boleh katakan agak hangat, iaitu isu transgender. Okey, pada hari ini masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Malaysia khususnya sedang berhadapan dengan isu yang semakin melonjak dalam hal kecelaruan gender, iaitu transgender. Kewujudan golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun kita boleh katakan LGBT yang membawa budaya songsang dilihat sebagai salah satu ancaman terhadap nilai murni oleh setiap agama. Dan kebanyakan komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu komuniti LGBT inilah bermula sejak mereka di sekolah asrama, terutamanya bagi kanak-kanak dan remaja yang berusia 12 hingga 15 tahun, kerana mereka ini belum didedahkan ataupun belum tahu apa itu jenis sentuhan ke atas mereka. Dan transgender ini juga merujuk kepada individu yang mungkin bertindak ataupun berfikir atau mempunyai perasaan atau keterampilan yang berbeza daripada jantina lahir atau biologi mereka. Ketidaksamaan identiti jantina yang dimiliki seseorang dengan alat kelamin dan jantina kelahiran. Dan menurut Islam, transgender ini merupakan amalan songsang dan perlakuan yang bertentangan dengan jantina. Dan kategori ini kita boleh rungkai dengan membawa maksud wanita seperti lelaki dan lelaki seperti wanita. Dan amalan ini, iaitu amalan transgender ini merupakan satu perlakuan yang benar-benar dilarang di sisi Islam. Dan secara jelasnya perlakuan transgender ini dilarang di sisi Islam, apatah lagi apabila ia melibatkan soal penampilan dan orientasi seksualiti. Dan dari sudut perundangan negara dan konteks sosial juga, kita boleh tengok bahawa benda ini tidak dapat diterima sebagai satu benda yang wajar antara kita dalam konteks sosial. Jantina manusia ini biasanya mempunyai 4 kumpulan. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga khunsa, dan seterusnya mukhannas dan mukhannis. Dan secara terperinci, golongan mukhannas ini ialah golongan yang menaruh harapan menjadi wanita, sedangkan mereka adalah lelaki. Dan untuk golongan mukhannis pula, mereka ini adalah golongan lelaki yang lembut. Mereka ini sebenarnya lelaki yang mempunyai sifat kewanitaan yang tinggi. Dan perbuatan mengubah ciptaan Tuhan ini jelas dilarang dalam Islam. Larangan ini kita boleh tengok berdasarkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 119. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Sadaqallahul azim. Yang mana membawa maksud, dan aku yakni syaitan benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Surah An-Nisa ayat 119. Dan di sini kita boleh tengok ulama berbeza pendapat tentang perkara ini. Sebagai contoh, Imam At-Tabari rahimahullah, apabila menafsirkan ayat ini, beliau berkata, alim ulama berbeza tafsiran tentang fala yughayyiruna khalqallah. Sebahagian mereka mengatakan nescaya mereka akan mengubah ciptaan Allah daripada haiwan-haiwan dengan cara mengkasihkannya. Mengkasihkannya ini bermaksud memandulkan haiwan. Dan sebahagian ulama berpendapat mereka yang dimaksudkan dengan mengubah ciptaan Allah adalah membuat tatu. Dan beliau kemudiannya menyertakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Yang mana bermaksud Allah melaknat pembuat tatu,
orang yang meminta supaya dibuatkan tatu, orang yang mencukur kening serta menjarangkan gigi untuk tujuan kecantikan, dan golongan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fenomena transgender ini juga turut bertapak di Malaysia sehingga terdapat pelbagai organisasi dan pertubuhan yang ditubuhkan secara tersusun dan terancang. Dan perkembangan ini semakin rancak apabila golongan ini diberi pendedahan mengenai hak-hak mereka, iaitu human rights, seperti mana hak yang diperoleh golongan ini di negara-negara luar. Justru pelbagai isu dan masalah timbul akibat tuntutan hak oleh golongan ini, dan sejajar dengan perkembangan kumpulan-kumpulan transgender di Malaysia, maka timbullah beberapa isu yang mengancam nilai agama dan akhlak masyarakat Islam pada hari ini. Antara isu utama ialah perlakuan transgender bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan fenomena transgender ini juga turut bertapak di Malaysia sehingga terdapat pelbagai organisasi yang meminta hak mereka diberikan. Kita tengok contoh isu yang baru-baru ini berlaku, iaitu isu tentang sajat, yang mana dia menentang pihak berkuasa agama supaya memberikan hak kepada beliau sebagai seorang transgender. Dan transgender ini jelas haram di sisi Islam berdasarkan pelbagai dalil yang dinyatakan dalam Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Islam memandang isu ini iaitu isu melakukan perubahan kepada diri atau badan sebagai perkara yang bercanggah dengan agama Islam. Pembedahan untuk menukar jantina juga, sama ada daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya, sudah pasti dilarang sama sekali. Dan oleh yang demikian, para ulama menegaskan Islam telah mengemukakan garis panduan yang jelas tentang aspek kejantinaan, sehingga kan perkara yang mungkin menyamai jantina lelaki atau perempuan, sama ada dari sudut perwatakan, berpakaian dan tingkah laku, apatah lagi dari fungsi dan peranan seseorang individu yang mewakili jantina tertentu, dianggap sebagai menyalahi atau bertentangan dengan orientasi agama. Dan seterusnya, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia juga telah membincangkan tentang isu penukaran jantina dan memutuskan bahawa penukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram di sisi syarak. Yang seterusnya, seseorang yang dilahirkan lelaki, hukumnya tetap lelaki walaupun berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan. Yang seterusnya ialah seorang yang dilahirkan perempuan, hukumnya tetap perempuan walaupun berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan. Dan seterusnya ialah seseorang yang dilahirkan khunsa muskil, iaitu manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan, diharuskan melakukan pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi dan dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai. Kesimpulan daripada perkongsian saya ini, Islam memandang isu melakukan perubahan kepada diri atau badan yang melibatkan kejantinaan sebagai perkara yang bercanggah dengan agama Islam. Menukar jantina ini bererti mengubah ciptaan Allah dan kejadian fitrah yang menolak maslahah dan mengundang mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Dan akhir kalam, perlulah dijelaskan bahawa perbuatan mengubah ciptaan Tuhan dengan cara menukar jantina adalah haram lagi berdosa besar di sisi Islam. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga kita dapat ambil manfaat dan kebaikan daripada perkongsian ini. Sekian, terima kasih.